Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani kembali bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur menjelang hari penamaan calon Pilihan Raya Negeri ke-12 Negeri Sarawak, dan saya pada malam ini akan memberikan sedikit senario yang boleh kita baca dan apakah latar belakang yang perlu kita lihat sebelum kita tahu apakah yang akan berlaku pada hari penamaan calon dan juga 12 hari berkempen yang ditentukan oleh pihak SPR dan hari undi pada 18 Disember 2021. Pastinya senario pada pilihan raya kali ini berbeza. Ketika saya berada di 2016 Pilihan Raya Negeri Sarawak, ketika itu tsunami Tok Nan melanda keseluruhan 82 DUN Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Pilihan Raya Negeri ke-11 pada ketika itu. Kerana jenama Tok Nan amat kuat dan apa yang disangkakan betul apabila gagasan ataupun Barisan Nasional ketika itu dapat menang dengan landslide ataupun menang dengan mudah, walaupun beberapa kerusi di kawasan bandar masih dipegang oleh DAP. Tetapi Pilihan Raya Negeri kali ini amat berbeza. Satu, yang penting kita berada dalam pandemik COVID-19. Adakah sentimen yang berlaku di Melaka dan Pilihan Raya Negeri Sabah sebelum ini akan juga menjelma di Pilihan Raya Negeri Sarawak, iaitu tidak ada kempen dan SOP yang kita masih tunggu daripada pihak SPR. Saya rasa tidak banyak berubah, tidak banyak ataupun perkara-perkara baru yang akan diperkenalkan. Mungkin template yang terkini adalah Pilihan Raya Negeri Melaka. Tetapi begitu juga apabila kita bercerita tentang adakah tsunami Abang Jo akan melanda negeri Sarawak, kerana ini merupakan satu pilihan raya akan memberikan mandat baru. Percubaan pertama kali Abang Jo sebagai Ketua Menteri Sarawak dan menggunakan lambang baru, iaitu bukan dacing, bukan BN tetapi GPS, dan juga kerencaman parti-parti baru dan kerencaman parti-parti pembangkang yang mencabar GPS di kesemua 82 Dewan Undangan Negeri. Semua sentimen ini perlu kita baca lebih dekat. Adakah stereotyping Sarawak boleh kita cerap sekali lagi dalam pilihan raya kali ini, ataupun perkembangan baru dengan undi 18 walaupun tidak dapat dilaksanakan dalam pilihan raya kali ini, dan juga sentimen-sentimen berkaitan dengan MA63, politik pembangunan dan sebagainya. Jadi saya akan membicarakan senario pada malam ini bersama dengan Dr. Arnold Puyok, tidak asing lagi bersama kami di Esrawani, Pensyarakanan Fakulti Sains Sosial UNIMAS, dan juga seorang penganalisis politik. Apa khabar Dr. Arnold? Apa khabar? Terima kasih bersama saya dalam Agenda Awani pada malam ini. Khabar baik. Nazri, apa khabar? Alhamdulillah, baru selesai Pilihan Raya Negeri Melaka dan kita akan bertumpu satu lagi pilihan raya besar untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak. Tetapi apa pun, kita perlu melihat realiti politik ataupun real politik di lapangan. Pastinya Dr. Arnold dan juga rakan-rakan dari UNIMAS dan juga penganalisis politik sudah pun bertebaran beberapa kali di kawasan-kawasan tertentu yang menjadi tumpuan untuk Pilihan Raya Negeri kali ini. Tetapi mungkin soalan pertama saya, untuk Pilihan Raya Negeri kali ini, apakah orang kata pun wawasan ataupun visi Parti Gabungan Perikatan Sarawak ini ataupun GPS untuk memasuki Pilihan Raya Negeri dan juga menawarkan bai'ah baru ataupun mandat baru kepada hampir 1 juta lebih pengundi pemilih yang berdaftar Sarawak kali ini? Ya, terima kasih Nazri. Kalau kita lihat, bagi saya apa yang ingin diketengahkan oleh GPS adalah stabilitas politik dan juga keamanan yang dapat dikecapi oleh masyarakat di negeri Sarawak. Dan kalau kita lihat, salah satu kelebihan GPS itu sendiri adalah upayaan GPS untuk menstabilkan politik di Sarawak di kala pergolakan politik di peringkat nasional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi saya GPS juga mempunyai satu kelebihan, iaitu kelebihan apa yang kita panggil sebagai incumbency advantage. Jadi GPS telah memerintah negeri Sarawak dengan begitu lama. Jadi dia mempunyai akses kepada dana dan dia juga mempunyai keupayaan untuk menyalurkan bantuan untuk tujuan pembangunan. Dan yang lebih penting lagi, Nazri, bagi saya keupayaan GPS itu sendiri untuk mengawal COVID-19. Kalau kita tengok, Sarawak mempunyai kadar vaksinasi yang agak tinggi, dan negeri Sarawak merupakan negeri yang pertama memberikan dos vaksin kepada remaja berumur 16 hingga 17 tahun, dan juga negeri pertama yang memberikan dos penggalang. Jadi
faktor-faktor seperti ini boleh digunakan oleh GPS untuk dipromosikan kepada rakyat dan juga untuk mengembalikan keyakinan rakyat untuk memberikan mandat semula kepada GPS untuk memerintah negeri Sarawak. Menarik. Saya rasa itu latar yang perlu kita fahami. Pada pandangan Dr. Anor, adakah GPS yang mampu memberikan ataupun mewujudkan kestabilan peringkat negeri Sarawak selepas perpecahan BN, selepas kekalahan teruk pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, merupakan satu kelebihan ataupun sebenarnya pada 1 tahun pertama ataupun 2 tahun pertama termasuk ketika pandemik ini satu cabaran yang amat besar kerana lambang BN tidak dapat dikekalkan lagi, iaitu lambang yang sinonim pemerintahan BN ataupun pemerintahan JPS sebelum ini. Lambang burung kenyalang merupakan lambang baru berlatar belakangkan putih, warna putih, merupakan tawaran ataupun bendera baru yang akan digunakan untuk pilihan raya negeri kali ini. Dan adakah kestabilan yang dikatakan tadi, iaitu sebagai incumbent, government in waiting, dan juga mampu menggerakkan jentera-jentera parti dan juga jentera kerajaan untuk menyalurkan dana-dana kepada kesemua rakyat Sarawak. Adakah faktor-faktor yang bercampur ini masih menjadi kelebihan kepada GPS, Dr. Anor? Bagi saya sudah jelaskan tadi, faktor kestabilan politik, keamanan itu yang akan diketengahkan oleh GPS. Dan sebenarnya kalau kita lihat, GPS sudah pun memulakan kempen memperkenalkan jenama ataupun logo parti ini seawal 1 ataupun 2 tahun yang lepas. Banyak risalah yang sudah diedarkan. Saya ingat kalau kita pergi ke tempat di kawasan luar bandar pun ramai yang sudah mengenali logo ataupun jenama GPS ini. Tetapi bagi saya faktor jenama ataupun logo ini tidak begitu penting sebab politik Sarawak ini bersifat personalistik, seperti juga politik di Sabah. Bagi saya pengundi lebih melihat kepada calon. Contohnya Nazri, baru ini bila kita turun ke Rumah Panjang, kita bertanya kepada para pengundi yang tinggal di Rumah Panjang. Jadi mereka mengatakan bahawa mereka akan memilih calon yang mampu untuk deliver. Jadi tidak kira lah calon itu daripada parti mana, kalau calon itu boleh deliver, boleh memberikan apa yang diperlukan oleh penduduk di kawasan tersebut, maka calon tersebut akan dipilih. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa jenama ataupun logo ini bagi saya tidak begitu penting, dia bersifat secondary. Yang penting adalah calon itu sendiri. Okey. Dari aspek itu, dari faktor itu, Dr. Anor, adakah calon yang Dr. masukkan merupakan calon tempatan bagi setiap Dewan Undangan Negeri yang akan dilakukan pertandingan pada 18 hari bulan ini, dan sinonim dengan Sarawak sebelum ini? Kita tahu sekarang ini sedang melobi, cantas-mencantas, mempengaruhi untuk memastikan mereka dijadikan calon ataupun orang mereka dijadikan calon. Itu realiti di Sarawak. Keduanya, adakah jenama ataupun personaliti Abang Jo mampu melandai ataupun mampu membawa landaan baru keseluruhan negeri Sarawak? Kalau kita lihat, Abang Jo tidak duduk diam sepanjang setahun dua ini. Beliau, saya rasa, sudah beberapa kali ke semua kawasan negeri Sarawak, sama ada di utara, tengah ataupun di kawasan ataupun selatan Sarawak. Pandangan Dr. Anor? Ya, berbeza dengan apa yang kita lihat pada pilihan raya 2016, Nazri, di bawah Tok Nan misalnya. Apa yang dipertonjolkan adalah kepribadian, kepimpinan Tok Nan sendiri sebagai pemimpin dan negeri Sarawak. Dan kalau kita lihat corak kempen yang diadakan pun bersifat presidential, di mana kepribadian, ketokohan dan juga personality Tok Nan itu sendiri yang dipertonjolkan. Dan dalam konteks pilihan raya pada kali ini, saya tidak melihat personality Abang Jo itu yang ditunjukkan, tetapi dia lebih kepada kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh GPS dan juga kejayaan GPS di dalam menstabilkan politik Sarawak dan juga memastikan politik Sarawak tetap aman. Dan dalam konteks COVID ini, apa yang dipertonjolkan adalah kejayaan negeri Sarawak mengawal COVID-19 daripada merebak ke seluruh negeri. Ya. Dari aspek itu, Dr. Anor, adakah kita menjangkakan bahawa perkara yang akan menjadi naratif kempen, saya rasa sudah pun berlangsung pada ketika ini, yang akan dibawa oleh pihak GPS dan juga parti pembangkang, iaitu untuk menawarkan kestabilan
kerana ini penting untuk meneruskan agenda pembangunan yang seringkali dilaungkan oleh pemimpin Sarawak. Adakah naratif politik pembangunan masih akan menjadi dominasi topik perbincangan kempen kali ini? Ya, saya rasa masih akan diperkatakan. Topik pembangunan ini dia seiring dengan topik MA 63 dan juga isu-isu kecil yang lain memang akan diperkatakan. Tapi kalau kita bercakap tentang isu pembangunan, isu MA 63, tidak semestinya jika isu-isu ini digunakan, dia boleh dijadikan sebagai modal lah, Nazri, untuk menarik pengundi. Untuk menarik undi. Sebab seperti yang saya katakan tadi, pengundi sekarang ini dia lebih bijak. Sebab mereka mau melihat sesuatu yang lebih tangible. Sebagai contoh, kalau kita bercakap tentang MS63, bagaimanakah ia boleh diterjemahkan dalam bentuk dasar ataupun dalam bentuk pembangunan yang boleh dilihat oleh para pengundi. Dan dari satu sudut, kalau kita melihat GPS, sedikit sebanyak berjaya menunjukkan kepada rakyat bahawa ia mampu untuk menterjemahkan MS63 dalam bentuk yang lebih tangible. Sebagai contoh, mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum yang membolehkan Sarawak mengutip hampir 3 bilion, mendirikan sekolah-sekolah antarabangsa yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar ataupun menurunkan lebih banyak kuasa persekutuan kepada negeri. Jadi apa yang penting di sini adalah bukan hanya idea abstrak MS63 ataupun bukan hanya idea abstrak pembangunan, tetapi bagaimanakah ini boleh terjemahkan dalam bentuk yang tangible yang boleh dilihat oleh para pengundi. Dalam aspek itu, pada Dr. Anor, adakah kajian JPS benar-benar dapat mewujudkan faktor polisi dasar yang tangible dan dikembalikan kepada rakyat? Misalnya, kutipan cukai petroleum yang diperolehi dari Petronas hampir 3 bilion. Adakah ia disalurkan untuk hal pembangunan, hal pendidikan dan hal yang dimahukan yang menjadi perkara mendesak di lapangan? Yang keduanya, cukai-cukai yang diperjuangkan oleh pihak JPS belum ini sudah pun ada yang sudah pun diturunkan kepada peringkat kerajaan negeri dan ada kutipan-kutipan yang kita mungkin tahu jumlahnya. Adakah semuanya ini dikembalikan kepada rakyat ataupun ia hanya bersifat retorik? Ya, betul, dilaungkan setiap kali ucapan, diangkat dalam hal-hal press conference ataupun rally-rally bersama rakyat, tetapi di lapangan isu yang mendesak, isu berkaitan dengan bekalan air bersih, isu berkaitan dengan jalan raya, isu berkaitan dengan kesaling hubungan seperti jabatan, dan apatah lagi sekarang berkaitan dengan talian internet di kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak. Adakah ia sudah pun ada perubahan yang ketara sepanjang 2 tahun di bawah JPS ini? Saya melihat perkara ini dalam berbagai perspektif. Dari sudut yang lain, apabila kita tengok banyak tempat-tempat yang ada di luar bandar Sarawak yang telah dibangunkan, kita dapat melihat, kalau kita bertanya kepada penghulu, kepada tuan rumah, ada yang mengatakan bahawa berbanding dahulu memang mereka sudah dapat melihat pembangunan dari segi pembinaan jalan raya, Pen Borneo, sumber elektrisiti yang sudah semakin baik. Dan saya setuju dengan apa yang telah dikemukakan tadi. Cabaran bagi GPS adalah untuk benar-benar memastikan bahawa kutipan 3 bilion tadi yang kita sudah sebutkan, penurunan kuasa yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sarawak itu dapat benar-benar digunakan untuk membangunkan negeri Sarawak dan dapat diperjelaskan dalam bentuk yang lebih tangible, dapat diberitahu kepada rakyat bahawa ini yang kita berjaya capai setakat ini dari segi perjuangan NX63, dan itu dapat dipersembahkan dalam bentuk yang dapat dilihat oleh masyarakat di seluruh Sarawak. Jadi ini bagi saya, ini merupakan satu cabaran bagi GPS dan ini adalah satu work in progress yang kita akan lihat hasilnya nanti. Bagi Dr. Anor di lapangan dan berada di segenap ceruk negeri Sarawak, sesuatu yang work in progress, sesuatu yang agak retorik bagi orang politik dan dilihat sebagai sesuatu yang sedap didengar ataupun sedap dilaungkan oleh pemimpin ketika bertemu dengan rakyat. Tetapi bagi Dr. Anor sendiri, apakah tawaran yang paling
orang kata pun daring, wajar ditawarkan kepada rakyat Sarawak kali ini, iaitu game changer untuk JPS 5 tahun mendatang. Kerana kalau kita bandingkan negeri Sabah ataupun tak payah jauh dari sebelah selatan ataupun sempadan antarabangsa iaitu Kalimantan, di bawah pentadbiran Jokowi, apabila beliau mengumumkan untuk memindahkan Jakarta ataupun pentadbiran baru Indonesia ke Kalimantan, kita sudah lihat pembangunan amat ketara seperti Trans Kalimantan, pelabuhan-pelabuhan baru, jaringan-jaringan jalan raya menghubungkan bandar-bandar utama di Kalimantan, dan akhirnya kita ketahui pelaburan baru masuk agak besar di kawasan Kalimantan sebahagian dari Borneo. Dan adakah kali ini JPS juga, walaupun di peringkat negeri, mengapa tidak ada sesuatu perkara yang akan menjadi game changer yang akan ditawarkan kepada rakyat negeri Sarawak? Pandangan Dr. Anor. Ya, kalau ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, beliau bekerja keras, beliau sentiasa berkata tentang ethos, tentang perubahan mindset, tentang perubahan paradigma. Jadi itu yang perlu difikirkan oleh pemimpin di negeri Sarawak. Kalau kita bercakap tentang ethos misalnya, perubahan mindset, perubahan paradigma, itu bermaksud apa? Bermaksud kita turun ke padang, kita bekerja dengan lebih keras, kita bekerja dengan lebih efisien, bagi memastikan apa yang kita sudah rancang dari segi polisi dapat dilaksanakan di peringkat yang lebih bawah. Sebab kalau kita lihat banyak polisi yang sudah diperkenalkan, tapi apabila bercakap tentang implementasi, itu masalahnya. Kita mengalami masalah. Ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki oleh pemimpin JPS ataupun pemimpin Sarawak yang ada. Ya, bagi Dr. Anor, misalnya pembinaan Trans Borneo sudah pun begitu lama, walaupun dijanjikan lebih awal, tetapi di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib dijelmakan, tetapi sudah memasuki kata pun fasa yang amat perlahan. Kita tahu akibat pembinaan ini, kesan sampingan kepada rakyat yang berada di jajaran itu seperti laluan yang amat teruk, kata pun traffic jam ataupun kesesakan jalan raya dan sebagainya. Sebab saya pernah ke Serian, saya pernah ke Seri Aman dan sebagainya, apabila pembinaan kawasan yang diambil itu iaitu sebahagian daripada laluan persekutuan dan mengakibatkan laluan itu rosak teruk. Tetapi dari pengamatan, itu sebagai satu contoh, adakah projek seperti ini sepatutnya diberikan satu akses kelajuan yang benar-benar memadai kepada rakyat negeri Sarawak? Begitu juga dengan janji Abang Jo berkaitan dengan akses internet, pembinaan ratusan menara telekomunikasi di seluruh negeri Sarawak. Adakah ia sudah berlaku, dan juga penambahbaikan kepada sekolah-sekolah daif di seluruh negeri Sarawak? Kalau kita melihat dari segi pembinaan PEN Borneo, kita bandingkan dengan Sabah. Jadi saya pun berpulang juga balik ke Sabah dan melihat perkembangan progres PEN Borneo misalnya. Saya boleh katakan progres pembinaan PEN Borneo di Sarawak nampak lebih baik berbanding dengan apa yang berlaku di Sabah. Dan progres itu berjalan dengan lancar bagi saya, walaupun terdapat beberapa tempat yang mana projek agak perlahan. Jadi bagi saya seperti apa yang saya katakan tadi, apapun yang telah dirancang dari segi internet connectivity, dari segi pembinaan sekolah dan sebagainya, itu perlu dipercepatkan. Kalau kita bandingkan Sarawak dengan Indonesia misalnya, bagi saya kalau kita tidak kerja dengan cepat, kita tidak ubah mindset, ubah paradigma, bekerja dengan efisien, memang kita akan ketinggalan satu hari nanti. Ya. Dari aspek pentadbiran pelaraya negeri kali ini merupakan satu pelaraya yang akan banyak cabarannya. Apatah lagi geografi dan juga demografi Sarawak berbeza mungkin dari negeri Melaka ataupun negeri-negeri di Semenanjung. Dari pandangan Dr. Anor, adakah SPR perlu juga membuat sedikit kelonggaran berkaitan dengan kempen secara fizikal, memandangkan Sarawak berbeza dan liputan internet tidak sampai ke semua kawasan negeri Sarawak? Pandangan Dr. Anor. Betul. Saya bersetuju jika diberi sedikit kelonggaran, karena kalau kita lihat Melaka, kita boleh anggap Melaka ini sebagai sebuah negeri yang mengalami proses urbanisasi yang besar berbanding dengan Sarawak, di mana terdapat banyak lagi kawasan-kawasan luar bandar yang masih belum dibangunkan. Oleh sebab itu saya bersetuju jika diberikan sedikit kelonggaran dari segi berkempen, kita boleh adakan.
kempen secara hybrid misalnya. Kita benarkan kempen tetapi kita hadkan jumlah orang yang datang ke kempen tersebut. Kita ada kempen secara fizikal dan pada masa yang sama orang lain boleh mengikuti kempen tersebut secara online. Terutama sekali kepada siapapun yang boleh mengikuti secara online lah. Begitu juga dengan pengedaran risalah misalnya. Mungkin kita boleh benarkan untuk wakil-wakil rakyat mengedarkan risalah di rumah-rumah panjang misalnya. Karena terdapat rumah panjang yang ada di Sarawak ini yang susah untuk dicapai menggunakan internet. Mungkin kita boleh fikirkan berikan sedikit flexibility dalam konteks negeri Sarawak. Ketika Pilihan Negeri Sabah, kita lihat isu berkaitan dengan peratusan keluar mengundi merupakan satu cabaran. Walaupun SPR menganggarkan 70%, tetapi untuk Sarawak kali ini sasaran itu masih lagi 70%. Tapi memandangkan tarikh yang dipilih adalah 18 hari bulan 12, tidak lama sebelum hari besar iaitu hari Christmas dan juga cuti panjang, cuti tahun baru. Jadi adakah ini merupakan satu kelebihan kepada incumbent ataupun kerajaan JPS berbanding untuk memanggil ramai pengundi-pengundi anak Sarawak yang berada di Semenanjung untuk pulang mengundi dan sebagainya, dan yang terkini kita tahu harga tiket amatlah mahal untuk kita lihat pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh pihak SPR itu. Pandangan Dr. Arnold? Ya, saya rasa ini sedikit sebanyak akan memberikan impact, especially kalau kita bercakap tentang faktor COVID-19, memang akan memberikan impact. Tapi kalau kita lihat secara umum, dari ini berdasarkan kepada pengamatan saya secara umum, ada 3 kategori pengundi yang kita boleh simpulkan, yang kita dapat lihat secara umum. Yang pertama, ini pengundi yang berumur sedikit. Jadi ada yang mengatakan bahawa mereka risau untuk keluar kerana faktor COVID-19. Terdapat juga pengundi yang pengundi muda profesional yang berkata bahawa mereka tidak mahu mengundi kerana mereka ingin protes, menunjukkan rasa protes terhadap pergolakan politik yang berlaku di negara, dan juga mereka tidak percaya kepada ahli-ahli politik yang ada di Malaysia ini. Kemudian yang terakhir adalah pengundi yang lebih muda sedikit yang berkata bahawa mereka enggan mengundi kerana merasakan undi tidak memberikan makna kepada mereka. Jadi ini adalah jenis-jenis pengundi yang kita jumpa, tapi tidak semestinya mereka ini tidak akan mengundi. Cuma mereka merasakan, mereka memberikan pandangan, pendapat bahawa dari segi membuang undi itu tidak semestinya mereka akan turun nanti. Jadi bagi saya bukan hanya faktor tarikh pengundi itu, tapi dari segi motivasi dan dari segi bagaimana kita boleh mengubah persepsi sistem orang tentang pengundian itu. Okey, akhir sekali Dr. Arnold, siapakah yang akan mencabar ataupun parti mana yang akan menjadi parti yang akan memberi saingan terdekat ataupun dalam Pilihan Negeri kali ini pada JPS? Ya, saya melihat parti PSB mendapat sambutan di beberapa tempat, pertama sekali di kawasan Dayak misalnya, mendapat sambutan, tapi sama ada sambutan tersebut nanti akan berjaya diterjemahkan dalam bentuk undi, itu adalah sesuatu yang kita akan lihat. Dan bagi saya cabaran kepada parti-parti pembangkang ini, ya Nazri, terutama sekali PSB ini adalah kemungkinan besar mereka akan mengemukakan calon-calon yang baru. Yeah. Jadi cabaran bagi mereka adalah kalau SOP sudah dikenalkan, jadi SOP menghadkan mereka daripada berjumpa dengan para pengundi. Bagi saya ini merupakan satu cabaran besar bagi PSB dan juga bagi PH. Tapi bagi GPS, kelebihan bagi mereka, terutama sekali kalau calon yang lama itu dikekalkan. Karena calon-calon ini sudah terbiasa dengan para pengundi. Jadi para pengundi tidak ada alternatif lain dari segi siapa lagi yang kita nak pilih selain daripada calon daripada GPS. Jadi masih kelebihan kepada the incumbent, Dr. Arnold, JPS? Bagi saya satu kelebihan, cuma saya agak reluctant pada ketika ini untuk berkata bahawa mereka akan menang besar. Kita akan lihat dahulu siapa yang akan dicalonkan. Karena dalam tempoh 12 hari ini, Nazri, dalam tempoh 12 hari semasa mengundi, banyak perkara yang boleh berlaku dan pemilihan calon itu bagi saya agak penting. Okey. Masih awal, I reserve my comment on it.
Ya, masa terlalu awal. Siapa yang akan menang terlalu awal. Betul, masa terlalu awal. Masih kita menunggu hari penamaan calon pada 6 hari bulan dan saya akan turun ke Sarawak bersama dengan Dr. Ano untuk melihat Tunggu Nazri turun. Ya, turun, kita boleh buat kesimpulan kerencaman politik Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ano Puyok, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial UNIMAS dan juga penganalisis politik. Itu sedikit sebagai orang kata pun tirai pembukaan Pelarian Negeri Sarawak untuk agenda awani pada malam ini. Terus bersama kami, rakan-rakan saya yang kini berada di Kuching akan memberikan liputan komprehensif Pelarian Negeri Sarawak dan membawakan kisah-kisah berkaitan dengan bagaimana rakyat cakna ataupun berpartisipasi dalam pilihan raya kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.